Ni bini Ali Putih kau datang sini, kau kangkang depan kita main kau ramai-ramai, lepas tu kita hantar kau balik. Kau rasa dimak atas meja. Allah Jadi kan start baca kuat sikit. Kepala bapak kau lali, kau berlendi macam Allah. Pinjam bini dengan mak kau boleh? Aku nak kau atas kang dari malam ke petang sampai dua-dua tak larat nak bangun. Assalamualaikum, bersama kami Minmat Podcast. Sembang Kopiah Terbang dikuasakan oleh Yasa Mawadah dan juga Langkah Studio. Alhamdulillah, Ahmad. Seronok, Ahmad. Seronok, Sekarang orang kata inovasi. Inovasi dia. Belum apa-apa dah 100,000 subscriber. Belum apa-apa lagi. Lain macam. Tapi ini bukan AI Bukan AI. Bukan AI, bukan robot. Sebab jambang betul. Nampak betul. Yang mana Min Kopiah? Kopiah terbang? Kopiah Kopiah terbang? Tak ada, sebab kami hari ni nak tunjukkan sisi lain juga para pendakwah. Ya, kita nak bincangkan macam-macam perkara yang kita rasa benda ni boleh jadikan pengajaran. Akhir nanti ada pedoman untuk kita semua. Betul. Okey, kita nak direct terus lah, Mat. Ya, sebab apa yang kita bincangkan? dia macam ni, Min. Setiap minggu, setiap bulan pasti ada benda yang tular dan memerlukan perspektif Betul. agama. Betul. Jadi untuk isu viral terbaru ni, Min, kau kena jawab, Min. Apa benda tu? Isu Ustaz Wadi Anwar. Alah, jemput datang baca doa. Baca doa. Kau tak ingat ke aku pernah baca doa dekat satu kes yang viral tu? Yang puasa pula tu. LGBT. Kita bukan tahu. LGBT. Datang baca doa je lah. Jangan sebut benda tu, nanti kena ban. Tapi apa yang paling penting, makna kata doa tu berkat lah, insyaAllah. Tapi mungkin ada perbincangan daripada pelbagai sudut, netizen dan sebagainya. Tapi Janani pun dah minta maaf dan sebagainya kan. Betul. Tapi tak apalah, benda-benda macam tu kita nak war-warkan buat apa. Kita doakan agar perkahwinan dia pun dirahmati. Jadi, cuma saya kena sebut lah kan. Saya kena sebut satu sisi di mana ustaz-ustaz saya lah Amin sendiri, bila dapat jemputan apa-apa, kita kena letak sikit lah jaga-jaga tu, takwa tu. Betul. Kan, bukan salah Ustaz Wadi sabarlah, Ustaz Wadi, penyokong Ustaz Wadi, bukan kita nak mana-mana aja, bukan. Tapi lepas ni mana-mana ustaz kena berjaga-jaga. Tapi diorang kata betul ke kalau kita pergi jemputan-jemputan artis ni sebab sampul tebal? Itu tak kena nafikan tak. Amin, berapa LGBT bayar kau? Wajar kan? Berapa? Tak adalah. Itu lillahi ta'ala. Macam ni, Min. Saya konsep senang. Okey, baik. Kan, bayar banyak Alhamdulillah. Banyak-banyak Alhamdulillah. Bayar sikit tak datang lagi. Tapi saya tak. Jemput je insyaAllah. Kita nego-nego nanti. Okey, yang kedua, cerita pasal apa ni? Apa lagi isu viral kita sekarang ni? Banyak isu viral tau. Yang memerlukan orang ulat-ulat sikit, Min. Azrul Hasni. Datuk Azrul Hasni awang pasal menang piala emas. Kirin berbasikal. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Dalam bab sukan pun, geng-geng yang suka sukan ni pun, alhamdulillah kan. Ni pencapaian kita. Pencapaian kita yang kita ulas. Nampaknya sebelum ni pun Datuk Azrul ada dia orang kata terangkan dia punya rasa hati dia, benda tu tak lengkap, benda tu tak sempurna dari segi pengurusan sebagainya. Tapi alhamdulillah dia dapat buktikan yang dia tetap boleh dapat nombor 1. Masya Allah. Pocket Rocket Man. Ya. Satu lagi isu politik. Kita kena masuk juga isu politik. Politik. Boleh ke cerita politik ni? Tak ke kena gam ke apa ke? Biasalah tu, kena gam sikit-sikit. Okey, kan? pasal politik. Kalau tak disebut sebagai pendakwah lah. Sebab saya tengok kawan awak, saya Sadiq, kawan saya jugalah. Kenal lah kan. Dia buat kira-kira pasal berapa kerugian rakyat Malaysia bila mengharamkan konsert Coldplay. Kita tak haramkan kan? Cuma kita nak tambahkan satu hari. Cuma kita tak dapat nak tambahkan. Tapi dia buat kira-kira kalau kita tak tambah, kita akan rugi. Betul tak? Betul. Berapa kira-kira dia tu? Dia kata lebih kurang 100 juta kita rugi. Banyak tu. Cuma soalan netizen. Duit tu tak dapat kat kerajaan. Tak dapat kat siapa? Dapat kat orang yang sekeliling. Dapat kat Coldplay lah, mudah kata kan. Jadi kepada anda semua, tahulah duit tu ke mana. Ikut masing-masing lah. Nak pergi. Kalau kita tegak-tegak pun, tiket habis juga. Jadi Moga diberkati negara kita yang tercinta ini. Okey. So sembang pasal isu yang semasa, tetap juga ada cerita sembang isu lama. Okey. Bukanlah lama pun, tapi isu tu masih lagi panas. Tak apa ke kita nak cerita balik benda-benda yang dah tak ada ni? Tak ke orang kata macam kau ni saja je nak up benda-benda yang dah lama? Untuk pengajaran. Betul. Untuk kita dapatkan satu yang disebut sebagai
Sebagai apa? Manfaat. Dan untuk anda semua, untuk Minmat Podcast ni kita akan jemput macam-macam. Ahli sukan ada, geng-geng kontroversi ada, InsyaAllah. peninju pun ada, semua ada kan. Kita akan jemput semua ahli politik, selebriti untuk kita bawakan sisi lain mereka untuk anda kenal siapa mereka sebenarnya. Dan hari ni kita jemput Siapa tu, Mat? yang menarik kita jemput. Alhamdulillah. Yang tertarik. Yang Tapi tertarik. nampak juga banyak orang benci dia ni. Kenapa? Saya rasa dia dah gelak. Dia dah gelak. Siapa tu? Dah gelak. Banyak orang benci dia. Saya tak tahu kenapa orang benci. Kenapa orang benci? Saya okey dengan dia. Tapi jangan benci sangat tau. Nanti Cinta. Cinta. Okay. baik, my bro. Kami mempunyai jam yang sama. Okay. Petak King. Assalamualaikum Ali. Assalamualaikum. Bukan Saya Ustaz sebut banyak orang maki sini dah ada sini dah. Dah ada sini dah. Dah ada tengah live lah. Tengah live. Ada tulis. Sama bila nak bayar. Apa khabar Ali? Sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Untuk yang menonton sebenarnya kita pernah duduk satu pentas lah dalam Gema Musical Lawak Superstar. Alhamdulillah. Saya dah hampir terlupa maknanya yang Ustaz perform tentu. Dengan siapa? Ya, Abang Azli. Cuma untuk mengatakan tuan-tuan lah, dalam Gema Lawak Superstar tu, Piu Amin bottom 4. Tapi saya tak pernah dapat hinaan daripada Datuk Atan lah. Kan saya tak pernah dapat hinaan Datuk Atan. Dah dapat dua ha. Tak pernah dapat lah. 2 hal. Tapi tak apalah Amin, cuba lagi lah Amin. Tak ada makat. Masa nak ambil job tu saya select lu. Ni cerita saya ke cerita Ali? Cerita Ali. Okey. Ali, saya tanya. Okey, dipersilakan Ahmad. Ali, ni soalan yang mungkin ramai orang tak tahu tapi saya dah tahu jawapannya. Alamak. Saya pun suka lah tanya. Okey, boleh. Mesti orang pelik. Ali mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku. Memang, tapi benda tu betul. Mengaku adik Abang Pucik almarhum. Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dia. InsyaAllah. Tapi kenapa tak satu tim? Mesti ada cerita tu. Pergi audition lain-lain ke, tiba-tiba Ali kena santau ke. Waktu abang pergi ke, kenapa tak satu tim? Jawab dulu kalimah. Okey. Nak tahu. Tak, mungkin orang tengok, orang tak tahu mungkin. Asal Ali dengan arwah abang tak satu tim. Sepatutnya adik-adik satu tim lah. Patutnya. Tak, sebenarnya kita memang satu tim. Oh, asalnya. Lepas tu dipisahkan oleh siapa? Kita sebenarnya dalam pertandingan Raja Lawak time tu, musim ke-6. Cerita tu. Jadi kita masuk kita bertanding tu minggu ke-7 kita tersingkir. Kita time tu nama kumpulan Albok. AL Ali, BOB Bob. Dan tu orang tak panggil Abam. Albok. Dia kalau badan besar orang panggil Bob. Yalah, BOB tu badan orang besar. Yes. Jadi Albok tu tersingkir minggu ke-7. Alright. Kira tak lawak lah masa tu. Kira okey lah. Ke-7 jauh. Tak adalah bottom. Lepas tu dah habis tu pertanding tu memang kita tak ada aktif sangat lah. Itu bermula kita masuk bintang mencari bintang tu. Okey. Itu pun TV3. Masih dengan orang. Masih. Lepas tu time tu kita dapat dengan Datuk Hafiz Zauki. Okey. Dia pecah kan. Dia pisahkan. Sebab dia kata kalau kita buat kerja adik-beradik dia terlampau selesa. Abang nak marah adik nak pukul abang. Betul juga. Dia pecah kan. Betul lah. Betul. Macam tu. Jadi masa tu pun Ali pergi dengan Putih. Abang Saya belum. Saya dengan ada seorang tu budak Penang, Daniel nama dia. Bukan Daniel yang ni. Bukan Daniel Lawak Solo tu bukan. Daniel tu dia budak teater Pulau Pinang. Okey. Maknanya arwah abang dengan Fad, saya dengan Daniel tu. Saya tersingkir separuh akhir, arwah abang dengan Fad final. Gitu. Jadi maksudnya bersama je. Cuma bila orang nampak pada waktu kemuncak, orang tak tahu susulan. Lagi satu, kita orang sebenarnya saya dengan arwah abang kita dah plan. Daripada awal kita cakap yang jangan nampakkan kita adik-beradik. Jangan nampak. Sebab nanti bila dalam pertandingan macam ni akan ada sedikit sebanyak orang cakap kabel lah ni adik-beradik. Macam mana kalau tak nak tunjuk macam adik-beradik Tak, maknanya gambar kita post tapi saya dengan arwah abang ke muka tak nampak sangat sama. Yalah. Kan. Lagi satu yang tahu antara dalam kumpulan kita je lah macam Aceh, Fat, Mamat, diorang tahulah. Tapi kalau awak tengok muka Amin, dia adik-beradik dengan siapa? Dia dengan Buan Gegau. Bukan. Kan dia dengan Muhammad Nur Sajad. Kau jangan. Kita jemput dia pula lagi. Baik. Datang. Okey. Dari bermula daripada situ lah. Mula 2010 tau. 2010. Kalau sekarang ni 2023 dah kira 13 tahun. 13 tahun. Dalam industri lama. Baru lagi. Lama juga tau. Tolak maki 3 tahun baru apa? 10 tahun. Kan, tapi bukan senang tau. Hidup kena maki ni bukan senang. Bukan senang. Kan. Tapi Ali tetap maintain. Ali tetap dengan perniagaan. Betul. Ali tetap berjumpa dengan kawan-kawan. Tapi biasalah dalam kita turun naik ni Garamat kan. Masa kita berada di puncak tu ramailah kawan-kawan kan. Macam orang kata gula semua ada uruk. Bila dah tak ada manisnya tu, macam mana Ali? Jadi sebelum Ali jawab Macam mana? Dia tanya kawan-kawan tadi. Sebab Ali cara Amin tanya tu macam dia sedang melalui. Dia melalui. Saya
Saya sekarang tengah talk. Tengah masuk saya Ah. Oh, tengah talk ni. Kalau tanya saya kalau tanya saya secara jujur saya benda tu itulah lumrah kehidupan. Okey, maknanya betul lah benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Nampak? Tapi saya tak menyalahikan benda tu sangat sebab saya menyalahkan diri saya je. Sebab benda ni mudah je. Kalau yalah orang lain pun kerja, orang lain pun ada periuk nasi. Betul. Kalau kita terlampau menyibukkan hal kita apa semua sampai dia punya periuk nasi sampai kejaya dia semua terabai pun tak boleh juga. Okey. Kan saya senang je. Ada kawan yang tunggulah. Kalau tak ada, tak adalah. Buat masa sekarang lah. Kan sebab saya tak pernah buang kawan-kawan saya, tak pernah langsung abaikan kawan-kawan. Maknanya ada je kawan-kawan tanya khabar apa semua. Alhamdulillah. Kan ada benda yang jarang call saya pun ada tanya khabar. Yelah. Kan, contoh macam Abah Rahim, dia Alhamdulillah. call tanya apa khabar kau dek, apa kau tak nampak. Memang ada lah kan. Tapi saya tak salahkan kawan-kawan sebab diorang pun ada kerja diorang, ada keluarga diorang. Tapi pelawak ni lain lah bonding dia. Pelawak ni lain bonding dia. Kan macam mana pun rasa-rasanya diorang tetap akan bersatu semula di atas pentas. Sebab industri kita pun kecil. Betul. Tapi Ali saya nak bagi tahu 2010 2011 Raja Lawak, kemudian 2019 menang Maharaja Lawak Mega. Itu satu benda yang orang kata bukan senang tu. Luar biasa. Pelawak bersaing nombor 2 naik juara masa tu siapa? Naik juara Zero. Naik juara Zero. Kan sebelum tu dia dah juara dah. Juara 2014. 2014. Kemudian Allah Taala uji dalam keadaan tengah top tu. Berdepan dengan ujian Abam meninggal dunia pada tahun 2020 dan masa tu pun 2019 anak-anak Ali sendiri Saya tengah bertanding minggu ke-5. Allahumma salli ala Muhammad kan 2019 dia ambil dan 2021 Mak Ali pula kan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ujian bertimpa-timpa dengan pelbagai ujian pula berdepan dengan pelbagai orang kata kata-kata manusia. Kita tak nak ulas isu-isu yang berkaitan tu sebab itu isu mahkamah dah selesai dan sebagainya. Kita nak tengok sisi macam mana Ali berdepan dengan kecaman. Sebab zaman sekarang ni zaman depression. Orang nak bunuh diri lah apalah. Betul. Jadi mungkin jadi pengajaran dekat orang kat luar sana. Kan dalam hidup ni kita tak boleh orang kata terlepas daripada masalah-masalah tu. Macam mana nak melalui benda tu Rahmat? Saya tahu cara Ali lalui benda ni. Macam mana? Belakang rumah Ali tu ada pokok pisang, bawa banyak tumbang. Oh ya. Dia tumbuk, dia terajang. Saya tahu. Memang Dia binjai lah. Salam dari binjai. memang tak ada berpisang dua kali tak ada? Tak ada. Cuma kalau boleh Okey, ajar sikit cara handle haters ni. Okey, kalau ikut awal-awal saya tak boleh kontrol juga sebenarnya. Bukan kita kontrol depres ke apa tak. Marah tu tak boleh kontrol. Maknanya benda tu terjadi dan kita tahu benda yang jadi, tiba-tiba dia orang tahu apa semua kiri kanan. Dia macam tengah live ni ada je. Tengah live ni ada je. Maksudnya orang terus hentam, orang terus kutuk. Ada je. Ali hitam. Awal sangat. Awal sangat ke? Tak, tapi untuk daripada kalau tanya saya ni saya delay lah senang Tak apa lah. Tanya lah. Tak apa. Daripada awal Senang buat duit kan. tak. Daripada awal kalau ikut Ustaz memang saya tak boleh sabar Ustaz. Barang tu Ustaz, barang tu maknanya baran. Memang tak boleh tinggal lah. Memang baran tu kalau boleh kalau tak ada undang-undang nyawa dah Ustaz. Aduh. Dah makan nyawa dah. Kalau tak ada undang-undang Malaysia ni. Yalah, Bila dah lama alhamdulillah Ustaz saya dihadirkan dengan orang yang sentiasa positif. Siapa yang tenangkan Ali waktu Ali berdepan dengan kecaman, hinaan? Ustaz juga. Ustaz di kawasan rumah saya tu. Boleh percaya lah Ustaz ni. Ustaz. Dah kau kenapa kau tak sebut nama aku Pio Rahmat nasihat supaya benar. Itu dah selepas. Selepas. Benda ni kan kita jangan ke depan sangat. Okey, Ustaz tu Ustaz dia Hakim, nasihatkan. Ustaz Hakim. Jadi dia pun bawa saya jumpa dengan Habib Ali. Dia bawa saya jumpa dengan Habib Nail. Dia bawa saya pergi majlis, bawa pergi taklim apa semua. Dekat situ Ustaz, kat situ saya okey. Bila balik tu rasa macam nak jawab lagi. Lepas tu lagi dia hentam kiri kanan apa semua. Sampai tahap saya berjumpa dengan netizen yang maki saya tu sebanyak 7 kali ke 8 kali. Balai polis jumpa dekat rumah. Semua selesai. Tapi orang marah saya. Engkau dah tahu macam ni, kenapa kau tak buat video? Dia tunjuk pada netizen supaya jangan buat lagi. Saya cakap kalau saya post, orang maki dia sama kat punca saya. Betul. Kan? Tapi nak hadap memang tak boleh. Tapi time tu arwah mak saya ada, saya duk pandang muka dia je. Anak kecil seorang duk menghadap muka dia. Kalau tak boleh hadap Ustaz time tu, wallahualam Ustaz, tak tahu jadi apa. Bila Mak Ali dah tak ada masa tu kan. Kalau tengah diuji berdebat-rebuk, Mak Ali pula pergi bertemu Ilahi. Jadi macam mana Ali berdepan dengan suasana yang mak dah tak ada tapi kecaman berterusan? Isteri saya. Isteri saya. Sebab masa kalau saya tengah buat live orang cakap ada satu soalan tu keluar, dia cakap macam mana bini kau boleh tahan macam mana bini kau boleh tahan makan itu makan ini apa semua boleh tahan. Isteri saya pergi tepi kamera tu dia jawab satu je. Sebab saya nampak yang jadi, saya tahu apa yang jadi. Jadi saya pandang.
oh ni orang kuat aku dekat sebelah. Orang yang nampak kejadian tu. Jadi semangat saya tu datang bila anak-anak sentiasa ada dengan saya. Itu lah. Tu punca dia lah. Lagi satu, ustaz tu pesan pada saya, mana Ustaz Pio Rahmat pun ada, ustaz pun ada semua benda ni. Jadi kita tengah bertanding pun orang maki kan. Yalah betul. Kata dia satu li, tiang agama tu jangan tinggal. Kita jahil. Kalau boleh solat jangan tinggal. Kata dia sentiasa doa. Betul. Lepas tu bila kata kita nak buat je li, mengucap cepat-cepat. Kalau kata kita nak marah teruk sangat li, mengucap cepat-cepat. Saya tengok dalam komen-komen tu sampai ada ugutan tau. Oish, So ugutan yang paling dahsyat sekali Ali pernah dapat. Arwah mak saya, arwah anak saya, isteri saya. Diugut. Yang paling teruk isteri saya. Wow. Kena ugat apa tu? Kena pukul anak. Ini boleh sebut Boleh tak. Isteri saya dia mesej. Sebab dulu sebelum saya punya Instagram tu kan letak nombor telefon untuk manager apa semua. Saya tak letak nombor telefon saya. Saya tak ada manager time tu. Saya letak nombor isteri saya. Jadi orang ingat tu nombor manager, padahal nombor isteri saya. Yang jadi kejadian ni, isteri saya dapat mesej. Saya balik. Kenapa kau menangis-nangis? Apa benda kau menangis? Jadi dia tunjuk WhatsApp tu lah. Itu Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Kalau orang yang boleh adab lah. Tapi saya insyaAllah okey lagi lah. Marah tu marah. Tak tahulah kalau Ustaz macam mana kan. Ustaz lagi kuat sabarnya tu. Ni bini Ali Putih kau datang sini, kau kangkang depan kita main kau ramai-ramai, lepas tu kita hantar kau balik. Buat kau rasa dimak atas meja. Allah Jadi kan, tak tahulah Ustaz, tolong Ustaz. Itu suami ni. Masa macam sampai tak macam tu Rahmat. Sampai tak bila kita benci ke orang, kita boleh hantar arwah macam saya, tu. Arwah mak saya dah meninggal baru 2 bulan. Saya dapat tu DM dekat saya. Dia cakap kalau aku jadi mak engkau, kalau tahu keluar anak macam kau, aku suruh mak kau main pakai kondom dengan bapak kau supaya tak keluar anak macam kau. Betul. Oh, saya dah meninggal baru 2 bulan. Itu ya sebab tu kita sebut Mat, kecaman hinaan manusia ni dia bukan sekadar kat situ tau. Dia boleh bawa kepada menjatuhkan maruah orang. Benci macam mana pun kita dengan orang ni. Betul lah, ni ada salah dia, orang tu ada salah dia, tapi sampai tahap macam mana kita boleh guna kekerasan dan ugutan ni. Kan bahaya tu Mat. Ustaz terfikir kan? Kenapa saya teringat bagaimana adilnya Allah simpan keadilan dia kelak di mahsyar. Apabila ada orang dia buat sakit ataupun dia buat benda menyakitkan kepada haiwan, kelak haiwan tu boleh balas balik dekat mahsyar. Macam mana pula kita ni nak berhadapan dengan manusia yang kita cakap entah betul tak betul tak belakang kita. Tapi nanti dekat mahsyar macam mana keadaan kita? Yalah sebab kita ada undang-undang, mahkamah ada kan, benda tu dah selesaikan. Tapi insyaAllah tak apa. Okey, sekarang ni Ali, dalam Ali melalui kehidupan ni kan Ali kan, benda yang paling best sekali bila sampai satu berita kita tahu banyak tawaran-tawaran kerja tu macam ada tak ada, terhenti. Benda ni ada kaitan dengan apa yang Ali lalui? Ada efek ni. Efek ni banyak. Kalau tanya saya bukan 50-50. Kalau sekarang dia jadi 90/10/100. Negatif dia. Sebab saya tak salahkan sangat syarikat TV ni sebab dia orang kategorinya adalah orang meniaga. Kalau barang tak elok takkan orang nak jual. Betul. Satu kan. Lagi satu, duit di tangan dia orang yang membayar kita. Betul. Tapi macam saya sebagai pemain, saya anggap macam kerja, ini kerja. Maknanya 13 tahun aku main kerja dalam ni sampai tahap aku kena pindah department. Maknanya kena berhenti kerja situ, masuk kerja baru. Maknanya saya main dalam tu kata-kata 2010, 2023, maknanya 13 tahun saya kerja. Maknanya perkhidmatan saya dah habis 13 tahun tu, saya kena masuk kerja tempat kerja baru. Saya anggap gitu. Tapi nak kata adil tak adil, majoritinya kalau tanya saya tak adil lah. Yalah. Kan lagi satu benda tu saya tak membabitkan dengan kerjaya saya, membabitkan kerja saya pukul kru produksi ke. Yalah. Saya memalukan Esro ke, mana-mana jadi kat TV yang saya memalukan tak ada pun. Tapi benda tu dia jadi personal kat saya. Jadi benda ni dia dah jadi 50-50 tak ada, dia jadi 90/100. Kerja memang tiada. Okey, mana kata mungkin kita boleh katakan ni proses ataupun waktu berehat lah. Mungkin. Kan? Mungkin. Cooling period. Moga cepat naik balik lah. InsyaAllah. Saya anggap senang je Ustaz. Saya ambil cuti setahun lah, senang cerita. Betul. Lepas tahun saya masuk kerja balik. Saya anggap gitu lah. Kalau itu anggap positif, kalau tak anggap negatif, mulalah tulis kat Facebook. Sia-sia aku buat macam ni, kau tak nilai aku. Mulalah membayar. Time tu. Tapi saya fikir tak apa. Mungkin tak ada rezeki kat sini, rezeki kat tempat ni. Tapi betul lah, kalau lah kita nak kata orang tu salah ke, orang ni betul ke, tapi apa yang kita tengok pada Ali, dia lalui kehidupan ni dengan asam garam dia, air mata dia, dan akhirnya nanti mesti ada manisnya kan Rahmat kan. Sebab kita bukan nak assume orang tu betul ke salah. Betul. Kita nak tahu pengakhiran kita tu mesti kena cantik. Betul. Okey. Ali kongsi dengan saya betul. Saya tak boleh baca nombor telefon pun jelas. Sini. Itu yang kena tu wife saya tu. Nombor wife saya tu. Yang mesej tu nombor tu. Nombor ni dah kena call ke? Saya dah pergi kepada polis, dah cari, polis dalam siasatan.
Oh, maknanya dah sampai kes polis lah. Ustaz baca kuat sikit. Kepala bapak engkau lali. Kau berlendi macam bi Allah. Pinjam bini dengan mak kau boleh? Aku nak kau atas bawah ada kang dari malam ke petang sampai dua-dua tak larat. Boleh teruskan ya. Oh, betul lah. Aku tak ada. Aku tak suka benda-benda macam tu. Ini nombor personal isi saya yang kena macam ni. Yang baca isi saya lah. Kalau kita sebagai suami, kita anggap macam, oh kalau aku jumpa budak ni sekejap ni settle ni. Kan? Tapi tak jumpa Ustaz. Tak jumpa. Saya serah pada pihak berkuasa je. Tapi nombor jelas kat situ. Report polis dah buat. Kita harap keadilan tu dapat ditegakkan. Kenapa sampai tahap macam tu, Mat? Sampai tahap tu. Sebab itulah saya Kau pernah kena ugut macam tu? Saya jenis macam ni, saya tak buka inbox. Tak buka inbox. WhatsApp pun sebab tu kalau orang WhatsApp personal saya tak buka. Orang kata, Mat, kalau cari kau kat grup ada. Grup WhatsApp kan. Tapi kat personal susah. Bukan dia orang je. Amin ke Acak ke Ashraf. Kalau WhatsApp personal, hey, dong pergi kejar kat grup. Sebab apa saya tak nak buka WhatsApp personal ni. Kadang-kadang adalah orang komen macam-macam. Sebab saya pun beberapa kali tegur ustaz-ustaz ataupun asatizah yang famous. Jadi dia punya fanbase pun datang serang saya. Jadi Siapa antara salah seorang sana? Jangan mancing. Jangan mancing. Cerita lah siapa? Jangan mancing. Yang pergi ke mana? Tak payah. Ni tapi ada satu hamba Allah ni hamba Allah ni dia tak suka kita panggil dia ustaz apa semua tak. Saya panggil Pak Munawir. Okey. Pak Munawir ni adalah rawatan gurah mata tu. Gurah mata ni dia mempunyai masalah kesihatan kulit lah daripada kecil. Saya berjumpa dengan dia. Dan dia ni nasihat yang dia bagi pada saya. Saya dah cerita lah benda yang saya alami apa semua dengan keadaan macam Malaysia tadi apa semua. Jawapan dia simple je. Yang dia bagi jawapan yang membuka kepala saya. Nabi tengah solat pun dia baling. Orang baling dengan najis, dengan batu. Ni Ali, Nabi boleh sabar, takkan Ali tak boleh? Allah. Jadi saya duduk kat situ, saya cakap, Pak Munawir, jadi kalau saya nak cari rezeki macam mana? Macam gini leh. Cuba orang komen tu, Ali jangan jawab. Marah. Saya cakap tak boleh Pak Munawir, sabar saya. Kadang-kadang tak boleh kawal. Masa nak marah tu Ali pusing, Ali selawat je, lepas tu Ali jawab balik. Saya try, dia guide saya. Maknanya dalam live tu dia guide saya. Dia masuk dalam live tu. Saya sekarang kalau orang komen negatif dalam saya punya live mana-mana ke, saya jadikan dia orang ni content komedi saya. Contoh dia komen dekat saya. Positif gila. Dah settle mahkamah, tak reti nak bayar hutang ke? Saya cakap okey lah tu kan. Saya asalkan saya bayar saman, tak ada meningkan mak ayah awak kat rumah, okey lah. Kan? Bencinya aku tengok kau ni. Saya cakap lah, macam mana boleh benci masuk live saya? Dia gini. Kalau awak minat, saya jual baju budak-budak. Kalau awak nak beli, awak beli je. Kalau awak beli, saya tak perasan tau siapa awak. Saya tak tahu tau. Asalkan jualan saya je. 15 minit masih ada lagi. Tak habis-habis kau ni. La ilaha illallah. 15 minit dalam live saya. Jadi saya anggap awak peminat. Malu. Dia minat lah. Awak malu nak bagi tahu. Saya anggapkan begitu Islam. Kalau ikut asyik marah. Tapi bila Pak Munawir cakap, cuba jadikan mereka ni sebagai, kalau dia orang tak ada, komen tak banyak, kata dia. Ali tadikan dia orang macam tu. Aku nak tanya kau Malamat. Kalau dalam hidup kita ni kan, kita sangka baik sangat pada orang yang buat jahat dekat kita. Kan, bukankah benda tu boleh membunuh dalaman kita? Dan akhirnya kita nanti tenggelam, jatuh macam tu je. So aku nak kau jawab lah. Kau kan motivator dekat universiti, kan jadi moderator, bayar ribu-ribu, takkan tak ada jawapan yang best. Takkan jawapan tahap, jawapan sekedar sekolah. Aduh, hai. Macam ni soalan lagi ni. Kau soalan pun tak ada capture. 5,000 gila. Aku sebenarnya sini masa Ali tengah cakap tu masih lagi terpampang apa yang saya baca tu kat otak saya. Itulah. Dia macam melekat tu. Macam mana ada manusia yang boleh bercakap berkaitan dengan seks rogol kepada mak dah meninggal tu. Mak dah meninggal pada isteri orang. Aku tak boleh brain lah kenapa jadi. Sebab tu aku macam lost kejap tau. Aku lost sebab wujud manusia macam ni. Masih ada Ustaz. Sebab itulah kadang-kadang bila kita kata kita assume orang tu buat jahat dan kita rasa kita nak kutuk dia gila-gila, kita anggap tindakan kita tu betul. Betul. Sampai satu ketika rupanya kita lah penjenayah yang sebenar dalam kes yang tersebut. Jadi ada bila kita sebut pasal benda ni tadi Ustaz, ni kawan saya sendiri, kawan saya sendiri, dia ada fake account. Bila fake account saya cakap, kau buat fake account ni untuk apa? Dia kata aku beli barang. Lepas tu kenapa tak pakai account sendiri? Aku pakai fake account ni, aku bit. Kan dia beli kan berapa 30, 40, 50 jadi. Kadang-kadang aku dah lock, nama aku naik. Kadang-kadang macam aku tak nak, aku biarlah pakai fake account. Jadi saya tanya dengan dia, kau buat fake account ni, kau rasa-rasa dia tak boleh jumpa kau? Dia tak boleh. Jadi saya cakap dengan dia simple lah. Orang tu meniaga. Pasal orang tu asingkan barang yang orang kau dah lock, lepas tu kau tak jadi beli, rugi tak orang tu?
Oh yelah memang, tapi aku tak bayar lagi apa semua. Kena dekat bapak kau. Yalah. Kita ambil tolak lain, kita bagi bapak kau dulu dengan kereta roda, orang tipu macam tu. Kita ambil gitu. Dia. Saya cakap jangan buat gitu, kalau tak nak beli jangan beli. Betul. Itu baru seorang, satu Malaysia 33 juta rakyat Malaysia. Kita ambil 500,000 orang je yang buat fake account. Apa jadi? Itu yang keluar timbul macam tadi Malaysia tu. Mesti ada. Jadi Mat, so apa jawapannya Mat? Macam mana kita bila sangka baik sangat tak boleh juga. Kalau kita balas pun tak boleh. So apa patut kita buat Mat? Sangka baik sangat tak boleh. Aku tak setuju juga Amin. Okey. Kita boleh sentiasa sangka baik sebab semua benda yang berlaku atas muka bumi ni adalah dengan qada dan qada Allah. Baik. Tak ada benda yang atas muka bumi ni melainkan dengan izin Allah. Cuma kita kena ingat, bila mana air hujan dikenakan kepada seorang petani, mesti petani itu bersyukur. Betul. Boleh dapat air hujan. Tapi air hujan yang sama diberikan kepada nelayan tak suka. Sebab apa? Sebab nak pergi ke laut. Betul. Air hujan tu Tak boleh cari rezeki. cari rezeki. Maka bagaimana kita memandang satu sisi ataupun memandang satu benda yang sampai kepada kita, qada dan qada Allah pada kita, itu yang akan membezakan kita dengan orang lain. Ada orang apabila dia hari ni kena macam-macam, benda-benda buruk yang berlaku atas muka bumi ni, dia kembali pada Allah. Ada orang bila macam-macam benda buruk ni berlaku pada dia jauh pada Allah. Maka ujian ataupun bala, bencana, ia bagaimana kita melalui dan mengharungi. Betul. Jika makin dekat dengan Allah, itulah ujian mengangkat darjat. Okey. Jika kita jauh pada Allah, ia adalah malapetaka dan bencana untuk kita. Betul, setuju. Setuju Kita hari Mat. ni kena faham lah bahawa semua datang pada Allah. Marah betul, marah tak apa. Sangka baik tu bukan sangka baik pada dia, sangka baik pada Allah. Okey. Bukan sangka baik pada dia. Ya. Tapi Mat, ada orang dia suka jadi bahan maki. Jadi bahan kena kecam sebab benda tu menaikkan. Kan zaman sekarang bad marketing is the best itu marketing. banyak. Jadi komen Ali benda tu. Kalau tanya saya, Macam Ali memang cerita benda tu. Ada orang dia nak create isu supaya dia kena maki hari-hari. benda tu jadi banyak. Benda yang kita tengok sekarang adalah untuk melakukan kita ambil produk. Kalau kita jual cara normal macam orang menjaga masa tak jalan. Tak jadi lah. Oh kan, kena buat satu benda yang mendatangkan orang maki, spark dia dekat situ, makna orang tahu tu barang dan benda tu akan jadi viral. Kalau tanya saya, kalau daripada segi konten yang baik, okey. Kalau daripada segi konten yang boleh membuka aib orang ataupun membuka aib keluarga sendiri dan memburukkan keluarga sendiri, saya rasa benda tu tak patut. Tak patut. Amin macam ni, Amin rasa. Atau lagi satu, konten yang mencabar Tuhan. Kebanyakan sekarang konten adalah mencabar. Tak, zaman kita sekarang ni kan, kita tak ada satu guideline tau. Kita mungkin ada peraturan, contoh jangan live waktu macam ni, nak buat konten jangan macam ni. Tapi isu-isu berkaitan dengan keagamaan itu kita tak ada. Kan orang boleh cakap apa saja. Baru ni kan viral ada seorang dia kata dia ni boleh mengubat orang lah apa. Tapi kebanyakannya ada juga yang scammer dan sebagainya kan. Jadi zaman sekarang ni memang orang kata betul lah zaman gila. Orang suka kena maki, kena hina, kena kejam sebab nak naikkan followers dia. Kan, sebab nak sampai ke tahap yang tinggi itu bukan senang. Yalah, betul. Kan, ada orang boleh naik dengan pujian, dengan pencapaian, dengan bakat. Ada orang dia naik dengan hinaan dan makian. Saya ingatkanlah kepada semua orang yang suka buat konten untuk maki, untuk dapatkan kekayaan, asalkan kaya. Dia punya topik kan. Asalkan kaya, orang maki ke, orang hina ke, aku peduli apa. Yang penting aku dapat duit daripada subscriber YouTube. Betul. Aku dapat duit daripada gift and so on. Lah nasihat pada awak semua awak boleh kaya, 1, 2, 3 kamera ni. Awak boleh kaya tapi keberkatan tak ada. Berkaitan tadi. Sebab tu ramai orang mudah sangat jadi kaya sekarang jutawan. Mudah ni. Saya jumpa ramai orang 1, 2 tahun jadi jutawan, tapi tahun ketiga, tahun keempat, bahkan mungkin pada umur dia 60 nanti dia duduk dalam kehinaan. Dan ingat, semua benda ni datang dengan seperti satu bungkusan yang kita tak tahu. Kita tak ingat bungkusan ni comel, cantik, comel bungkusan ni. Tapi bila kita buka, rupanya dalam ada tai. Itulah istidraj. Betul. Okey, Ali, anak Ali dah boleh tengok social media? Anak saya yang sulung Tadika. Dia saya tak pernah ajar dia buka social media. Okey, ada tak kawan-kawan, jiran-jiran yang datang cerita dekat dia, establish apa yang berlaku dekat dia? Sekolah aku tiba-tiba tunjuk lah. Ataupun cikgu-cikgu, ni anak Ali Putih ni. Kita nak tahu situasi tu. Okey, saya duduk dekat Sungai Buloh tu. Anak saya masuk sekolah pasti, Tadika pasti tu kan. Saya cakap dengan bini saya sebelum hantar anak saya 2 hari lagi nak sekolah. Start sekolah hari pertama. Saya cakap, kalau begini kau pergi hantar. Hari pendaftaran kau bawa. Saya cakap, kenapa tak bawa sekali? Dia cakap. Saya cakap, kalau aku bawa nanti orang tahu tu anak Ali. Kalau tak apalah, orang tahu anak Ali tak apa, takut orang kata anak aku dekat sekolah. Kawan-kawan sekarang, budak-budak sekarang kan dah advance. Betul. Kan? Dia dah lebih mengetahui apa semua. Kadang-kadang, ni anak Ali bapak engkau dah jadi kita fikir balik, saya sekolah dulu. Rupanya tidak, Ustaz.
Okey. Tak. Saya masuk ke sekolah pendaftaran tu semua ustaz. Assalamualaikum Cik Ali. Waalaikumsalam. Anak saya sekolah sini. Saya cakap. Hari demi hari cikgu tu order minyak kasturi kijang saya jual. Lepas tu isi saya seronok ini hari guru. Jadi gitu belikan hadiah untuk cikgu, kawan-kawan dia pun semua. Dah hampir dekat dah bulan-bulan 7 macam ni anak saya sekolah. So far okey, tak ada masalah. Dia seronok pergi sekolah. Saya ambil pergi sekolah, saya kadang-kadang hantar pergi sekolah, okey, tak ada masalah. Sebab apa? Mungkin ada ibu bapa di antara situ yang nampak kita berdepan. Kadang-kadang orang menilai kita di media sosial. Media sosialnya. Dan bila tengok depan-depan dia lain. Macam sebelum ni lah, Ali kalau berdepan dengan orang yang kecam, yang hina Ali ni, yang saya difahamkan bila jumpa depan-depan jadi elok pula. Ustaz, saya tak nak buka aib siapa. Tapi ada satu hamba Allah tu Ustaz sampai nak cium Ustaz kaki. nak cium kaki Sampai tak begitu. Sebab yang dia kata arwah mak saya. Saya cakap dia, mak awak ayah hidup lagi. Hidup, katalah yang saya kata tu mak awak yang baru meninggal. Saya ambil benda gitu. Ada tahap itu. Cuma saya tak nak buka aib dia orang. Maksudnya Ali jumpa dengan orang yang hina, yang maki Ali? Ada. Okey, pernah jumpa? Saya jumpa orang tua, perempuan, lelaki, muda, perempuan muda, makcik tua, pakcik tua pun saya dah jumpa. Reaksi dia berubah 100%. Tak macam dalam social media. Bukan saya buat. Saya cakap macam mana bukan buat. Kita dah cari-cari pusing pergi kat awak. Rasanya ada orang hack. Ayat sama. Saya cakap hack macam mana. Makcik punya Facebook 100 orang pengikut. Kalau orang nak hack yang 1 juta, 100 orang kalau hack tak logik. Saya cakap kita sembang sini, kita settle sini je. Saya maafkan makcik, tak ada masalah. Siapa yang hack ni? Sampai macam tu. Ending dia saya cakap tak apalah makcik. Saya nak selesai, makcik tak nak mengaku, kita jumpa kat sana je lah. Saya nak gitu. Sebab saya dah depan. Ada yang mengaku, dia kata bang saya tak tahu bang. Ada satu hamba Allah tu tak dapat jumpa tapi hantar video. Dia suruh saya sebarkan video tu. Dia ada anak kecil baru lahir, baru 3 bulan. Dia suruh saya sebarkan video. Saya tak buat. Sebarkan maksudnya dia kata dia tertekan. Dia tertekan dengan kehidupan dia. Saya cakap awak tertekan kehidupan, awak tekan hidup saya ni. Ada punchline ni tu. Awak tertekan. Awak tekan saya. Awak tekan saya. Yelah. Saya cakap awak ada anak kecil tu, anak awak dah susu belum? Tu lah bang apa semua. Patut awak mikir situ, fikir keluarga saya buat apa. Betul. Majoriti macam tu. Tapi alhamdulillah lah Ali terus kuat. Dan insyaAllah kita doakan. Ada lah kalau katalah yang saya jumpa tu, ada tengok-tengok ni nanti apa semua. Saya tak, bukan cerita nama awak pun saya tak sebut dah. Kita dah selesai dulu dah. Lepas tengok YouTube ni, tengok kita punya program ni, tiba-tiba tertekan balik kan. Jangan tekan lah. Okey, apa pun kita rasa benda ni cukup memberikan pengajaran pada kita lah kan semua. Dan mungkin Ali pun ada rasa kesedaran, orang di sana pun ada kesedaran masing-masing. Dan benda ni tak lama kan. Akhirnya nanti akan bertemu dengan jalan yang terbaik. Dan kita doakanlah agar ada jalan yang dibuka untuk diteruskan dengan rezeki. Mungkin jual baju budak-budak sekarang ni dekat dalam TikTok. Tahun depan ada Unli Store. Tapi ada satu perniagaan ada Unli Store jual baju budak. Perniagaan besar yang saya cuba benda ni, saya rasa ustaz pun akan terfikir, amazing. Berapa juta? Mustahil benda ni jadi Li. Ni cerita-cerita. Ini kita main juta lah. 9 juta, okey. Saya tengah set up satu perniagaan besar. Aku boleh. Kalau Ali sabar juta lah. Sebelum dia cerita dia set up sebab dia sama dia kan. Ali cerita juta dia kena scam jual ayam. Okey, tak apa. Itu tak ada kita cerita. Kita cerita dulu yang juta. Yang ni saya fikir saya nak buka perniagaan telekung. Telekung. Sebab Siti Ali. Telekung. Bila telekung ni adalah benda ni ada satu orang saya jumpa. Saya rasa kalau saya buat, saya pelawak pertama yang jual telekung. Dan kita bukakan besar. Macam mana Siti Khadijah punya telekung yang mahal. Bayangkan saya guna nama saya, bukan Ali Putih dah. Okey. Telekung Muslimat Ali Al-Jufri. Macam tu gitu. Telekung bayangkan Al-Jufri maknanya saya pakai. Maknanya ini kalau pakai butik Muslimah Ali Al-Jufri. Tapi bukan angin jadi model lah. Bukan. Lepas tu jadi nak menjawab lagi. Tol Gombak. Star call. Ini tol Gombak. Kita ambil tol mengalir ke utara. Ni pada timur. Tol nak mengalir ke utara, tol nak mengalir ke selatan. Billboard tu besar muka saya je. Butik Telekung Muslimah Ali Al-Jufri. Kena pencet merah. Apa saya gini? Aku risau maling tiny. Tapi saya punya tapi harga kita marhai lah. Saya punya tagline dia, jangan sampai saya pakai. Betul. Pakai jangan sampai saya pakai. Jangan sampai saya pakai. Okey. Rio, kalau Ali pakai Rio cerita tu. Ada tak dia orang kata tak, orang tak tahu mana pocong, mana sistem yang orang tak perasan.
Tak, masalah stok maki yang sebelum ni tak habis lagi. Nak tambah lagi kan? Tapi sebab bulan puasa itu saya ada jual telekung. Alhamdulillah so far okey. So far okey. Cuma benda tu pemakaian tu bukannya kita anggap benda tu macam untuk musim perayaan ke tak. Sebab orang saya ada fikir buat umrah punya set, orang nak nikah, orang nak bertunang macam tu. Faham. Maknanya saya lari ke situ. Ni telekung apa? Ali Al-Jufri. Dia tak bagi Ali Putih lah. Ali Al-Jufri. Kenapa nama yang saya ada saya tak pakai kan? Gitu. Cantik. Tapi insyaAllah kita akan sokong lah mana yang betul. Dan kepada anda semua, Cuma Ustaz masa lalu jangan ketawa jatuh tu. Lepas tedet Ali. Saya nak bagi tahu semua Puan Ali keturunan Nabi Muhammad kan. Wali Al-Jufri saya keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Punchline ngeri lah. ini yang kau belajar dulu kan? Tak, aku dengar sendiri orang Gegau tak pernah belajar mana macam tu. Kita banyak buat reaksi muka. Kita tu belajar kenyit-kenyit kan. Banyak orang kata body language. Okay. Sekarang ini soalan saya. Boleh saya keluar satu soalan? Tanya. Kadang-kadang ustaz-ustaz sekarang pun kita tengok tu kan. Kami sedar yang kami ni ustaz akhir zaman. Bukan. Maksud saya sekarang, kalau tanya saya lah, ustaz ataupun asatizah kita panggil kan, dia banyak keluar di media sosial. Media sosial majoritinya adalah untuk membetulkan keadaan yang jadi, benda yang viral. Mana kita bagikan rumusan daripada situ. Cuma sekarang yang saya sikit tak setuju je. Sikit je Ustaz. Nanti Ustaz betulkan je lah. Ustaz betulkan je lah, edit lah macam mana patut. Sikit je tak setujunya adalah mereka bercanggah bab ilmu. Ustaz ke dengan ustaz? Ustaz ke dengan ustaz? Bab ilmu. Mana contoh macam ustaz mana tu? Ustaz tu belajar tak habis. Awak dah belajar buku ni, awak dalam kitab ni dah. Yang ustaz cakap, yang itu pun tak belajar habis, awak ngaji mana. Tapi benda yang betul-betul dalam Quran yang haram, benda tu tak dibawa lah. Tapi itulah pertikaian ni sampai kiamat kan. Dia akan mewujudkan kumpulan-kumpulan dan ada satu kumpulan yang akan diterima di sunnah wal jamaah. Maknanya cuma kat situ lah ustaz kena sabar. Betul. Sebab sekarang orang menganggap ustaz ni boneka. Percayalah cakap saya. Ustaz yang komen, ustaz yang buka video YouTube ke video TikTok ke apa semua, majoriti kat bawah orang akan komen ustaz akhir zaman. Ustaz akhir zaman. Memanglah kita pun dah akhir zaman kan. Dia macam ni, kalau kami ustaz akhir zaman, korang semua umat akhir zaman kan. Kalau ustaz akhir zaman, umat lagi teruk umat. Sebab Nabi banyak seluruh umat. Tapi betul. Ini kalau tanya saya lah kan. Haus rasa panas. Tak, ada saya jumpa ada satu amalah ni katanya apa tahu Li. Dia kata gini Li. Ustaz ataupun asatizah ni, mereka ni semua satu guru sebenarnya. Satu guru. Jadi macam kita sekolah rendah dulu, kau keluar kau sama belajar ni, kita belajar. Cuma kau jadi orang kaya sikit, kau jadi biasa sikit, kau jadi tinggi sikit. Sebenarnya sama je ni. Saya cakap sama ni lumrah kehidupan cakap. Cuma sekarang yang jadi terbaliknya adalah adab. Itu je yang terbalik. Yalah, tapi sekarang ni yang aku nampak kan, kebanyakan daripada kita asatizah ni kadang-kadang suka berebut-rebut followers. Nak cari betul-betul pengikut yang setia kan. Tapi kita takut terjerumus kepada satu kumpulan yang semata-mata nak cari pengikut yang ramai. Saya teringat pesan murabi saya. Dia kata, Rahmat, bila engkau hari ni digelar sebagai pendakwah, saya malu ni digelar sebagai pendakwah. Kadang-kadang kita tak tahu betul ke kita pendakwah. Maka murabi saya kata, nak tahu engkau ni betul pendakwah ke tidak, Amin, saya, siapa-siapalah kita semua, kita ni menyeru manusia kepada Allah ke menyeru manusia kepada diri kita? Betul. Kadang-kadang macam Amin cakap tu lah, nak berebut follower, nak berebut siapa yang paling viral, siapa terkenal, siapa yang paling terkehadapan, siapa yang paling banyak follower. Benda ni bukan sebenarnya falsafah sebenar untuk menjadi seorang pendakwah. Yalah, kena semak hati balik, Amin. Betul lah, insyaAllah. Okey, alhamdulillah banyak benda yang kita dah dapat ceritakan kat sini. Okey, ada soalan last. Dia lepak kat kita. Dan kan ni podcast kita. Ni bukan kita. Suka-suka hati dia. Wah. Aku dah tertekan dah ni. Jangan lupa 100,000. Jangan sampai kami tekan hidup awak ni. Okey, Ali, ada soalan apa? Kita nak cerita yang best lah kan. Best lah. Apa cerita best yang awak boleh kongsi antara bila dapat 100,000? Bukan. Cerita best awak dengan arwah yang mungkin ramai yang tak tahu, yang mungkin buat awak kadang-kadang tengok teringat tengah baring-baring teringat ni tersenyum seseorang. Kisah awak, kisah arwah abang Syed Umar Mokhtar. Baik. Kalau tanya saya lah, ini kita cerita adik-beradik lah. Saya takkan ambil waktu senang. Kalau kita nak cerita kenangan tu, dia sebenarnya waktu kita susah tu, seronok kenangan itu. Apabila kita meniaga, kita pecah. Macamnya kita pecah department. Macam arwah abang, dia pernah pergi interview, dia tukang masak. Dia tukang masak bila interview, balik aku dapat dah.
Niaga apa ni kerja tukang masak situ. Aku dia suruh try nasi goreng. Okey ngam. Besok dia telefon bang, ni Bob dia kata awak tak boleh lah, dia kata sebab customer apa ni kita punya star complain dapur kita kecil. Itu satu. Maksudnya kita besar sangat lah. Jadi dia menjaga dengan mak saya pergi kerja tempat lain. Adik saya kat tempat lain, ujung bulan kita kumpul, duit tu kita pecahkan. Duit tu kita pecahkan, bayar itu, bayar ni, bayar itu, bayar ni. Sebab kita kerja pecah department, ending dia satu. Kau ingat, kau kerja untuk keluarga, kau kerja untuk keluarga, kerja untuk keluarga. Paling momen yang saya tak boleh tinggal, hilang sampai ini hari kalau saya duduk menung, dua muka yang saya akan pandang. Mak saya, abang. 2009 lepas bapak saya meninggal, ni periuk satu nasi, ni garam. 2009 bapak saya, tonggak hilang tonggak. Mak cubit lu. Kau cubit lah bang. Ada nasi yang garam. Penyudah semua cubit sama-sama, air mata tu semua jatuh tengah cubit tu. Pandang ketawa. Itu momen yang saya takkan. Allah. Bukan time kita senang, time kita tengah duduk. Arwah mak saya pernah pesan, dia kata, nak tahu adik-beradik kita tu bersatu tak bersatu adalah time makan. Time makan. Kalau semua duduk satu meja, dia akan berkumpul. Okey, kalau kita terlampau kaya, terlampau senang, kau makan. Makan dulu, aku dah makan kat luar. Kau makan dulu, aku dah bungkus tadi. Yang ni yang kau cubit, aku cubit. Alah, nasi yang garam je pun. Kau nak yuk-yuk macam ni. Macam itu yang momen yang saya takkan. Yalah, insyaAllah. Tapi apa pun kenangan tu lah. Sambung sikit dia. Ali bila tengok Ali menangis masa makan ni, teringat satu scene Buya Hamka. Bila mana Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara, kemudian isteri dia datang ziarah dia dan bawa makanan. Bayangkan orang dah duduk dalam penjara, lama tak dapat makanan yang sedap, tiba-tiba masa makan tu, jatuh air mata. Apa kata Buya Hamka? Begitulah air mata, terasa masin. Kerana air mata adalah garam dalam kehidupan. Ya, betul. Tanpa air mata, maka terasa hambarlah kehidupan. Maka sebab itulah kalau tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat semua ambil sendiri kan. Hari ini ada bersama dengan isteri. Isteri tu kita kena ingat, isteri waktu susah. Bukan hanya senang. Betul. Jadi tetaplah setia dengan isteri, Amin. InsyaAllah. Masih kekal setia. InsyaAllah. Tepat ya. Saya tak ada isu. Okey, Alhamdulillah. Banyak benda-benda yang kita dah ceritakan, banyak input. Dan kita nak tutup sebenarnya dengan satu lagu. Satu lagu. Okey, nak tahu lagu apa semua? Tunggu. Okey. Kuda yang mana? Ya salam. Kuda yang mana? Tuan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Sedap tu. Janda mana? Tuan senangi. Yang ni janda yang putih berambut berang panjang ke berang? Kita buat je. Okey. Ke tukar. Ulang balik. Tak, tukar yang ni. Macam gema lawak lah. Sekali ni lah. Ali. Haji pandai. Kami nak tutup dengan PP lah nyanyi. Iyalah. Yang viral lagu Janda. Cuma kita tukar lah ayat dia. Okey, tak apa, tak sensitif lah. Tak sensitif. Okay. Muzik lagu Janda. Okey. Tapi dia punya perkataan ataupun lirik dia lain. Mesti best. Tajuk dia apa tajuk? Tajuk. Kita nak tajukkan lagu tu. Tajuk dia kau janda kau ni apa? Pantun ukuah. Pantun ukuah. Kau fikir Min, aku tak tahu Min. Dia satu dua. Kuda yang mana Tuan senangi. Ya salah. Kuda yang putih di dalam kandang. Cantik. Manusia yang disenangi. Ya salam. Bila sunnah jadi pedoman. Allah. Kuda yang mana? Kau jangan nyanyi dah. Kau masa gemar tu orang tak bagi kau nyanyi kan? Okey, Min, mau? Sedap tu. Jalan yang mana Tuan senangi. Dua. Jalan yang kanan, jalan yang kiri, dua-dua pun boleh. Ikutlah yang mana Tuan ingin. Janganlah membawa
janganlah membawa ke neraka. Tak kena. Boleh lah tu. Kau nak tukar. Dia tak kena sangat. Tak, bukan. Sekarang ni tak kena dengan muzik ke tak kena? Lirik tu tak kena. Alhamdulillah. Jadi apa pun terima kasih kepada anda semua. Okey. Semoga Ya, sikit. ada. Ni. Okay, after this. Okey. Hidup di dunia, janganlah sombong. Jangan, oi. Kena sombong, merosak jiwa. Hidup di dunia penuh pedoman. Betul. Akhirat sana berjumpa jua. Yeah. Akhirat sana berjumpa jua. Hidup di dunia, janganlah sombong. Gitu. Dari mana begitu? Alhamdulillah, moga-moga jadi pengajaran dan pedoman. Kami selesaikan di sini Minmat Podcast. Semoga bermanfaat. Sembang kopi terbang dikuasakan sama Wanda dan Langkah Studio. Komen siapa yang awak nak kami jemput lepas ni, ataupun komen caci maki anda semua kepada Ali, kita terima dengan hati terbuka. Apapun, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Yep. InsyaAllah sebar-sebarkan manfaat dan perbaiki diri kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kan betul tu. Tadi yang masuk lagu tadi mana begitu? Tak masalah, aku tak dengar muzik dia. Memang tak.